Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we going to new subtopic, a new chapter, chapter 11, introduction of set. Okay, what will you learn in this topic? Set, and then Venn diagram, universal sets, complement of a set and subset. Okay, this is the new chapter for you for the first time. I think. Okay, tajuk set ini sepatutnya kamu jumpa masa form 4 kalau ikut silibus lama. Tapi untuk yang silibus baru ni dia diajar daripada form 1 lagi lah. Okay. So set ya, macam contoh dalam video yang saya dah tunjuk dah semalam. Saya harap kamu boleh faham lah ya contoh video semalam. Apa yang contoh menunjukkan set dalam kehidupan harian kita. Macam contoh semalam dia tunjuk kalau kamu beli pergi KFC kan, apa set yang ada dalam set dinner plate. Lepas tu ada yalah, itulah contoh ya untuk set ya. Okay, so kamu boleh baca dekat situ. Okay, ini ialah di antara word-word yang kamu kena tahulah ya. Apa maksud dia. Venn diagram ialah gambar rajah van, bukannya van kereta ya, van kereta kenderaan tu ya. Okay, complement of a set, pelengkap bagi suatu set. Description, perihalan. Set lah, empty set, set kosong, empty set ya. Equal set, set sama. Universal set ialah set semesta. Subset, subset lah. Set builder notation, tata tanda pembina set. Set notation, tata tanda set. Element ialah unsur. Okay, so ni perkataan-perkataan yang kamu kena familiar lah untuk this topic. Okay, we go to the first subtopic, 11.1, set. What is set? Okay, kalau kamu baca dekat situ, in daily life, we can classify the recyclable materials into several categories. Okay, ini itulah apa tu yang recycle tu. Dia dibagikan kepada beberapa kategori iaitu paper, plastic and glass, aluminium, fabric and so on. Okay, how can these categories of material can be represented mathematically? Okay, macam manakah perkara-perkara ini dikategorikan ya dalam matematik. Okay, so maksudnya dikategorikan macam mana? Itulah yang dikatakan setnya dia mestilah mempunyai, apabila dia dikategorikan dia mestilah mempunyai yang pertamanya ialah ciri-ciri sepunya. Okay, yang kita kelaskan ikut grup lah. Contoh macam ni kan, yang mana plastik, yang mana kertas. Kalau gambar ni ya. Okay, ya. So ni plastik. Yang ni dengan ni plastik mana sah? Ni plastik. Kemudian gelas. Gelas tak ada gambar contoh kat sini itu dikategorikan. Okay, so kalau tengok self practice 11.1a, classify the object in the list below as land, water and air transport. Maksudnya dia dah kelaskan kepada pengangkutan. Okay, pengangkutan darat, kemudian pengangkutan air, kemudian pengangkutan udara. Ini adalah semua jenis pengangkutan, tapi dia dah kelaskan, dia suruh kamu ikut kelas sama ada dia pengangkutan udara, laut ataupun darat. Okay, yang ni kamu boleh buat sendirilah.
Okay, next, how do you describe set? Okay, learning standardnya ialah describe set using description, listing and set builder notation. Okay, maksudnya kamu kena huraikan set dengan menggunakan description ialah perihalan. Kemudian yang kedua, penyenaraian, listing ya, senaraikan, dan set builder notation ni maksudnya kamu wakilkan dengan tata tanda pembina set. Okay, so ini contoh dia. Okay, set can be written by using description, listing and set builder notation. For example, we can write the colours of jalur gemilang in set A as follows. Maksudnya dia punya set ini ialah set A ni ialah warna-warna pada jalur gemilang. Okay, colours of jalur gemilang. Okay, set A ialah colours of jalur gemilang. Descriptionnya ialah macam mana cara untuk kamu perihalkan. Kamu kena tulis macam ni lah. A is a set of colours of jalur gemilang. Okay, A is a set. Tak kisahlah A ke apa-apa sahaja yang kamu nak wakilkan untuk set ini. Katalah set P ke, P lah. P is a set of jalur of colours of jalur gemilang. Maksudnya kamu kena tulis. Okay, ini cara description. Okay, perihalan. Okay, kamu tuliskanlah. Macam ni cara dia. Okay, kemudian yang kedua, by listing. Okay, kamu gunakan penyenaraian. Okay, set A can be represented by using set notation. This is called curly bracket. Curly bracket dalam bahasa Melayu apa ya? Kita panggil curly bracket lah. Okay, so dia tulis dekat sini. A boleh diwakilkan dengan menggunakan tata tanda curly bracket ni lah. Okay, so A equal to, what is the element of A? Each element in the set is separated by a comma. So, set A tadi kamu tahu ialah warna untuk jalur gemilang. So, maksudnya bila kamu represent by listing, kamu kena masukkan apa dia unsur-unsur bagi set A. Okay, so kamu tulis A equal to open curly bracket, red, comma, white, comma, blue, comma, yellow. And then close curly bracket. Tutup Okay, each object in the set is known as an element ataupun unsur. Okay, untuk setiap objek dikenali dalam set ni lah ya, dikenali sebagai elemen ataupun unsur. Okay, so kamu senaraikan semua kat sini lah. Apa dia? Unsur-unsur bagi set A. Okay, yang ketiga, set builder notation. Okay, ataupun tata tanda pembina set. Okay, set A can also be represented by using set builder notation. Okay, set A ini juga boleh dinyatakan ataupun diwakili menggunakan tata tanda pembina set. Contohnya macam ni lah. A equal to open curly bracket X. X ni mewakili unsur lah ya. Kamu kena buat macam ni lah. Sama macam ni. Exactly like this lah. X double dot ataupun titik dua bertindih. X is a colour of jalur gemilang. Okay, X ini mewakili unsur-unsur lah. Jadi kamu kena tulis, tak kisahlah Y ke apa ke. Biasanya kita X lah ya. X titik dua bertindih. Kemudian kamu kena bagi tahulah X is a colour of jalur gemilang. So, set A ni ialah set untuk warna jalur gemilang. So, X is a colour of jalur gemilang.
Okey. Kalau dalam bahasa Melayu, X ialah warna dalam jalur gemilang. Macam itulah. Okay. So example 1. Look at example 1. Describe each of the following set by using description, listing and set builder notation. Letter in the words Malaysia. Okay. So untuk description macam mana? Contoh katalah kamu wakilkan dia sebagai A. Kalau A maksudnya A is a set, is the set of letter in the word Malaysia. Okay, kalau kamu tengok solution, let the set be represented by P. Ini maksudnya dia bagi tahu, katakan set diwakili ataupun set diwakili ialah P, ataupun dia bagikan P lah. Macam ini tadi A, ini P. Okay, description ikutlah macam ni. P is a set of letter in the word Malaysia. So P is the set of letters in the word Malaysia. Ini soalan dia tadi. Kita ikut je lah, follow je lah. Okay, so untuk listing pula. Okay, listing. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, listing dia P equal to open curly bracket MALYSI. Maksudnya dekat sini, the same element need not be repeated. Maksudnya dia tak boleh ada ulangan unsur. Okay. Tiada ulangan unsur. Maksudnya ada satu sahaja. Unsur-unsur untuk measure ni. Okay, tak ada ulangan unsur. Okay, so maksudnya mesti satu-satu yang ada huruf dekat situ. Okay. So next, set builder notation. Sebab kita ambil P tadi, P equal to open curly bracket X double dot. X is a letter in the word Malaysia. Okay, kalau kamu nak salin ini untuk notation ini, untuk set builder notation, X ini mewakili hanya untuk satu unsur sahaja. Okay, kalau dalam bahasa Inggerisnya, in grammar, letter ni tak boleh ada S lah. Kalau ada S ini mewakili, X mewakili perkataan yang banyak lah, huruf ataupun huruf yang banyak. So, mesti no S. X is a letter in the word Malaysia. Kamu tak boleh letak X is a letters. Kalau ada S ini, salah lah, sebab X ini mewakili hanya satu huruf. Ya. Sebabnya ini dia nak bagi tahu untuk satu huruf sahaja. Jadi kalau kamu letak X is a letters, kalau kamu tiru ni, so salah lah untuk ayat kamu ni. Okay, maksudnya salah ya. Okay, X is a letter in the word Malaysia. Okay. So, look at example B. Example B, odd numbers which are less than 20. Huruf ganjil yang kurang daripada 20. Okay, untuk description, okay, let's say kalau ikut dia punya solution, let the set be represented by Q. Maksudnya dia wakilkan set sebagai Q. Okay, so description dia, Q is a set of odd numbers which are less than 20. Terus kamu ambil sahaja. Okay, Q is the set of odd numbers which are less than 20. Copy je dia punya soalan. Okay, so listing, listing barulah kamu listkan apa unsur-unsur dia. Okay, Q equal to, mesti curly bracket dia, bukannya bracket biasa yang kamu buat tu. Mesti curly bracket yang berkedut-kedut ni. Okay, so odd number, nombor ganjil 1 hingga 20. So 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. Sebabnya dia nak sampai 20, so sampai 19. Close curly bracket.
Okay, mesti tulis macam ni. Ada koma. Satu-satu unsur, kemudian koma, kemudian tutup. Okay. Okay, the third one, set builder notation Q equal to, okay, curly bracket, X, titik dua bertindih, X is an odd number and X less than 20. Okay, macam ni cara nak tulisnya. X is an odd number. Dia no S sebab dia mewakili satu nombor. Dan X kurang daripada 20. Okay, ini cara untuk jawab soalan ini. Okay, saya harap kamu boleh jawab lah. Okay, next. Empty set. Okay, state the month with 32 days. Kawan ni dia kata cuba nyatakan ataupun namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Ada tak bulan berapa yang ada 32 hari? Ada ke? Tak ada kan? So, kalau tak ada, there is no month with 32 days. Ini maksudnya set kosong ni maksudnya tak ada pun dalam bulan bulan kita lah, kehidupan harian kita ni kan. Yang sebulan tu ada 32 hari, tak ada. So, maksudnya katalah set itu diwakili dengan M. M represent the set of month with 32 days. Then set M does not contain any element. Maksudnya set M ni ialah bulan yang mempunyai 32 hari. Jadi ada tak bulannya? Tak adalah. So not contain any element and is known as an empty set. Empty set ni tadi ialah set kosong. Okay, an empty set can be represented by the symbol macam ni ataupun curly bracket ni kosong je dalam dia. Okay, mana pensil saya? So, maksudnya sama ada kamu tulis macam ni. Macam ni ya. Slash ataupun kamu hanya buat curly bracket macam ni je. Jangan letakkan kosong dalam. Kalau letak kosong dalam maksudnya ada unsur. Unsurnya ialah kosong. So no, kosong saja, tak ada apa. Ataupun macam ni. Kosong kamu slash. Inilah. Thus M equal to, this is empty set. Simbol empty set. Ataupun M equal to this one. Curly bracket sahaja. Okay. So inilah self practice. Okay, yang ini contoh dia punya contoh latihan lah. Okay. Okay, next, what is the element of a set? Okay, elemen ataupun unsur bagi suatu set. Okay, learning standard ya ialah identify whether an object is an element of a set and represent the relation using symbol. Okay, simbol untuk menyatakan unsur. Okay. So, kalau kamu tengok sini, the element of a set are defined according to certain characteristic. Each of the element must satisfy and condition of the set that is defined. Okay, for example, set A equal to local fruit in Malaysia. Okay, untuk set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Durian is the local fruit. So, durian ya. So, durian is an element of set A. Symbol, this one ya. Element of. Ya. Ataupun epsilon. Ini kita panggil epsilon ataupun ini ialah menunjukkan unsur lah ya. Unsur kepada. Okay. Ataupun kita panggil simbol ni. Kita panggil is called epsilon. Ataupun unsur kepada ya. Is an element of.
Okay, kamu boleh simbol epsilon is used to represent is an element of ataupun unsur kepada set. Therefore, during epsilon ataupun is a element of A. Set A tadi local fruit kan? Okay, so durian adalah unsur kepada set A. Okay, apple is not a local fruit. So, apple is not an element of set A. So, dia buat macam ni lah, dia slash. Okay, simbol epsilon ni, dia slash lah. Maksudnya, is not element of. Bukan unsur kepada set. So, therefore, apple is not an element of A. Sebab apple ni bukan buah-buahan tempatan. So, kamu kena buat slash macam ni. Maksudnya tak. Macam set kosong tadi lah. Bila tak, kamu slash. Okay. So, saya harap kamu boleh layan ni ya. Untuk example 2. Given P. Okay, kamu tengok sini. X is a prime number. Okay, dia bagi julat dekat sini. X itu kurang daripada 20 atau sama. Ataupun besar daripada kosong. Okay, complete each of the following using the symbol epsilon ataupun not epsilon ataupun element of or not element of. Okay, yang ni ya. So, 5. Okay, P ialah prime number. So, adakah 5 adalah nombor perdana? So, yes. So, dia letak sahaja. Okay, first of all, dia list all the element of P. Okay, set P ni dia list dulu. Okay, dia nak daripada antara 0 hingga 20. So, kamu list all the prime number like this one. And then, baru kamu tengok 5 is element of P. Okay, and then B 8. 8 bukan nombor perdana. So, not an element of P. Okay, 19. Yes, ada ya. 19 is an element of P. Okay, D 1. 1 is not a prime number. So, 1 is not an element of P. Okay. So, saya harap kamu bolehlah yang ni ya. Okay. So, dekat situ apa lagi? Okay, yang this one. Ini contoh soalan. Okay, how do you determine the number of element of set? Ini macam mana kamu nak menentukan number of element ataupun bilangan unsur bagi sesuatu set. Okay, so sini contoh the number of element in set P can be represented by the notation NP. Unsur kepada P. Ini maksud dia. Macam mana kamu nak tuliskan N kemudian P. Kalau set P lah. Kalau set A, N kurungan dalamnya A. Macam itulah, tengok pada apa nama set dia. Okay, for example, P equal to A, B, C, D, E, F. The number of element in set P is 6. Count lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, the number of element of P is 6. Okay, bilangan unsur bagi set P ialah 6. Kamu kira. So, macam ni tulis dia. Okay, boleh ya? Okay, ini macam mana kamu nak menentukan bilangan unsur bagi sesuatu set. Kalau macam ni, kalau kamu nak senaraikan berapa bilangan unsur bagi set ini, so maksudnya N P, sebab set P, so equal to berapa bilangan N ini ialah bilangan unsur. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So equal to 8. Macam ni lah. Okay. So saya harap boleh lah ya. Ni ada contoh so kamu boleh tengok. Okay. So untuk set P, letters in word wawasan. So how many number of element of P? Okay. Elemennya ada perkataan yang berulang. So, kamu tak kira lah ya. So, hanya ada 4. Okay, untuk Q pula. Q ialah set apa?
a two-digit number such that the sum of its number is 7. Okey, inilah ya. Dua nombor yang bila kamu tambahkan, kamu dapat 7. So, ini tambah 7. Ini pun dapat 7. So, inilah set dua nombor yang bila kamu tambahkan dua-duanya, kamu dapat 7. So, ada how many number of element? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, number of element of Q equal to 7. Okay. So, kamu boleh tengoklah dekat sini ya. Okay. So, saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan tunjukkan apa latihan yang perlu kamu buat. Okay. So, jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum.